Pada kesempatan hari ini, saya ingin memberi respon terhadap satu pernyataan yang cukup cantik dan ditunggu-tunggu, lontaran pemikiran oleh Menteri Alam Sekitar, yang mana di dalam satu program santai di atas air sebelum ini, Menteri berkenaan telah menggagaskan satu pemikiran terbuka dan dikhususkan kepada badan-badan NGO, sekolah dan umpamanya, bagaimana kita masyarakat menjaga alam persekitaran kita, khususnya sungai di dalam negara kita yang sudah sekian lama dibicarakan oleh banyak pihak, sehingga perkara ini dibimbangi jika terus berterusan, yaitu tentang pencemaran sungai-sungai yang ada di dalam negara kita. Bahkan bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia membincangkan bagaimana alam sekitar ini dijaga dengan sepatutnya dijaga dengan cukup rapi, karena dia ada kaitan dengan kehidupan manusia dan juga seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan pelontaran yang disampaikan oleh Menteri ini cukup cantik dan cukup memberi penekanan kepada badan-badan NGO, di mana sudah sampai waktunya badan-badan NGO, sekolah dan seumpamanya mengambil perhatian terhadap seranan kerajaan untuk menjaga alam sekitar, khususnya sungai. Di antara pemikiran itu adalah sudah tiba masanya badan-badan NGO ini tampil ke hadapan untuk bersama-sama melakukan penjagaan sungai, di mana menggalakkan kepada badan NGO ini tampil untuk mengangkatkan atau mengambil peranan, dan ini adalah satu kewajaran. Kita mengharapkan agar pihak kerajaan ini memberi garis panduan, bukan saja memperlawa kepada badan-badan NGO untuk tampil, tapi memberi satu garis panduan lebih awal bagaimana tata cara untuk sesebuah badan NGO itu tampil menyahut suruhan kerajaan, atau barangkali pihak kerajaan ini memberi kebebasan kepada badan NGO ini untuk bagaimana kita membersihkan sungai sehingga menarik jadi pusat rekreasi setempat. Berikutan daripada pelontaran pemikiran ini, saya teringat satu ketika dahulu, beberapa tahun di zaman blok, saya pernah membincangkan dengan rakan-rakan, tiba masanya badan-badan NGO ini bukan saja dibagi kelulusan oleh pihak yang berwajib, tapi dinilai oleh pihak-pihak yang tertentu. Kita tidak mahu badan-badan NGO yang ada tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan, tapi tidak kelihatan peranan fungsinya kepada masyarakat, kepada yang menjadi sasaran kewujudan badan tersebut. Nah, di dalam itu kita telah mengemukakan satu pemikiran bahawa tiba masanya khususnya Jabatan Agama di setiap negeri, khususnya di negeri Sabah, untuk memberi beberapa perkara yang ada kaitan dengan fungsi kewujudan badan NGO itu tersendiri, yang terkait misalnya dakwah, pendidikan Islam, sama ada di peringkat tadika atau rendah dan menengah. Kita telah melontarkan pemikiran agar Jabatan Agama Islam mengenal pasti di setiap daerah berapa bilangan badan NGO yang berdaftar di ROS. Jabatan Agama Islam Negeri Sabah hendaklah mengenal pasti berapa badan NGO yang berdaftar di sekitar daerah Ranau. Daripada jumlah yang diketahui itu tadi, maka kita akan mengetahui badan NGO yang aktif, badan NGO yang kurang aktif, dengan pelbagai kekangan-kekangan yang kita sedia maklum. Ini juga sebahagian daripada permasalahan kepada badan NGO dan sebagainya. Ini berulang-ulang kita dengar apabila kita ada satu-satu program pertemuan di mana keluhan itu telah kedengaran. Tapi harus juga kita ingat bahawa kewujudan badan-badan NGO ini sudah kita sedia maklum bahawa ketiadaan dana itu antaranya. Jadi apabila Jabatan Agama Islam mengetahui senaraya badan-badan NGO yang ada di sekitar daerahnya, maka tiba masanya badan NGO yang terbabit itu kita minta kepada badan NGO ini mana-mana masjid, surau khususnya yang berada di sekitar kampung-kampung, sama ada di pendalaman atau di pinggir-pinggir daerah, pinggir-pinggir kota. Badan NGO ini kita bertanggungjawabkan untuk mereka menganak-angkatkan surau tersebut. Badan-badan NGO yang ada, badan-badan NGO daripada
Semenanjung bukan saja aktif melakukan aktiviti di Sabah, tapi sudah menjadikan Sabah ini sebagai tapak mereka, sehingga ada badan-badan NGO itu memberi khusus kepada Sabah, perhatian mereka kepada Sabah, yang mana menampilkan satu nama, iaitu membela saudara-saudara baru, fakir miskin, golongan-golongan asnaf. Dan kita kenal pasti badan-badan ini bertapak dan diasaskan oleh mereka yang di luar sana, di Semenanjung. Dan kita melihat perkembangan ini satu perkembangan yang cukup baik. Bahkan kita setuju dengan kedatangan berpuluh-puluh badan NGO, bahkan beratus, memberi tumpuan kepada negeri kita dalam memikirkan golongan asnaf sebagaimana yang menjadi matlamat penubuhan itu. Cuma saja kita jangan lupa bahawa ada beberapa kekangan yang perlu diteliti, diperhalusi, bahkan dipertimbangkan sebelum badan NGO daripada luar ini bekerja, melakukan amal-amal kebajikan, dakwah dan sebagainya. Menjadikan badan-badan NGO yang ada di sekitar daerah atau di dalam negeri ini sebagai rakan kongsi dalam bentuk kerjasama yang bertempo atau kerjasama. Lalu daripada itu, bolehlah nanti perjanjian itu nanti diikat bersama, punya kepentingan bersama, peranan yang bersama, menang-menang. Maknanya badan NGO daripada Semenanjung yang perkasa, yang punya pelbagai kecukupan yang ada berbanding kita di negeri Sabah ini, secara tidak langsung badan NGO yang ada di Sabah ini, kita dapat belajar daripada mereka. Dan sementara daripada itu pula, daripada badan NGO di Semenanjung, dalam ikatan ini nanti mereka akan dapat sesuatu yang baru. Itu bagaimana mereka memahami budaya setempat. Karena kita percaya badan NGO yang ada di Sabah ini, mereka ini lebih faham budaya setempat berbanding dengan badan NGO yang ada di Semenanjung. Sama ada bahasanya, sama ada permakanannya, adat istiadatnya, cita rasanya, pemikirannya, bahkan sampai kepada peringkat menjiwai negeri ini. Sama ada daripada puncak Gunung Kinabalu sampai ke turun ke lurah, badan NGO yang ada di negeri Sabah ini menjiwai dalam erti dan maksudnya mereka tahu, faham dengan situasi berbanding yang ada di Semenanjung. Ini yang tidak ada pada badan-badan NGO di